Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya ma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada pada pagi ini. Pasal tak keluar cahaya matahari, nampaklah malam itu, kan. Jadi apa tu? Pada pagi ini dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini duduk di dalam majlis ilmu, majlis di mana Allah Subhanahu wa taala sukai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai dan para malaikat menaungi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang duduk dalam majlis ilmu ini adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah mengatakan peningkatan darjat terhadap orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan ketika mensyarahkan hadis ini, sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu ini diangkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu Sayyidina Abdullah bin Abbas kata apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, daripada satu darjat ke satu darjat, berapa ratus darjat kita dapat? 700 darjat. Jangan nampak 700 darjat tu macam brim yang nak dapat jap lagi ni, hujung bulan 10. Kan, tahyul tak tidak dapat, insyaAllah dapat. Sebab saya bujang, dapat apa tak tahulah kan. Jadi orang kata apa, jangan nampak yang tu sepakai sehari-sehari pun habis. Kan, jangan nampak yang 700 tu. 700 darjat Allah ni lain macam. Kenapa lain macam, Ustaz? Ini darjat yang pertama. Ini adalah darjat yang kedua. Nak pergi ke satu darjat ini memakan masa 500 tahun. Bukan nak kata apa. Ini disebut sendiri di dalam pelbagai tafsir dan disebutkan di dalam kitab Hidayah Al-Murtasyidin yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ibnu Masran Al-Banjari yang duduk di negeri Johor Bahru, di mana beliau mengatakan dalam kitab beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika Allah memberi darjat kepada seseorang, Allah beri darjat 700 darjat duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu dapat 700 darjat, maka setiap satu darjat ke satu darjat memakan masa 500 tahun. Satu darjat ke satu darjat. Satu darjat yang ni pergi ke satu darjat yang lain memakan 500 tahun lamanya. Nak bagi tahu, kenapa Ustaz, kalau ada orang tanya, kenapa kami banyak Allah bagi kepada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ni? Sebab mereka mengeluarkan diri mereka daripada tidak tahu kepada tahu, daripada tak kenal kepada kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh hal yang demikian, kita duduk dalam majlis ilmu ni, tadi saya sempat duduk kat belakang tu, tengok macam-macam kuliah ada kat dalam tu, tuan-tuan. Setiap, bukan kuliah saya saja, setiap kuliah-kuliah yang ada dekat dalam slide yang di hadapan ni, semuanya akan dapat darjat yang sama. Bayangkan kalau kita nanti dekat akhirat, inilah darjat-darjat yang kita perlukan. Hari ini kita tak nampak sebab tak dibayar cash. Hari ini kita tak nampak sebab tak dibayar tunai. Hari ini kita tanam ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kebun bagi negeri akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebun kita tanam. Dia orang di kebun gotah. Bila dia tanam gotah, apa yang dia buat? Dia tunggu 3 hari dulu bagi gotah tu beku. Bila gotah tu dah beku, 3 hari pergi kopek, dah kopek pergi hantar kat pusat pemungutan. Lepas tu dapat hasil. Kita nanti dekat dunia, kita tengah tanam kita punya amalan. Kita takkan nampak hasil dia hari ni. Yang hasilnya akan nampak ialah negeri akhirat besok, dalam kubur. Dalam kubur besok kita akan dapat keputusan. A ke, B ke, C ke, gagal ke.
Kan? Kita akan nampak hasil dia tu. Bila kita nampak hasil, kita dapat hasil tu nanti dekat negeri akhirat. Adakah syurga ataupun neraka, daripada tujuan kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, saya hari tu kitalah banyak ganti-ganti ustaz yang di sini. Kita sudah sampai kepada, masih lagi kepada cerita tentang muqaddimah, di mana kita nak menceritakan tentang pendahuluan, di mana definisi ilmu tasawuf itu sendiri. Kenapa kena belajar ilmu tasawuf? Kerana ilmu tasawuf ini berkaitan dengan hati. 3 ilmu yang kita tidak boleh nak tinggal dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tinggal, kita akan mendapat daripada pembalasan yang teruk, kerana ianya adalah ilmu fardu ain. Kita sering saya datang kat sini, dan sering juga saya cakap, kita bukan nak menidakkan ilmu dunia, pergi sekolah kebangsaan, lepas tu masuk sekolah menengah, kita tidak menafikan. Sebab tu ada bukan setengah, sekarang ni hampir 90% setiap pondok dah ada akademik. Sebab adalah guru kemampuan mereka untuk menghaya ni apa? Hire guru, memberi kerja kepada guru tu kan. Bolehlah bayar cikgu tu, sebab mereka ada kemampuan mereka masing-masing. Sebab apa? Tidak mahu meninggalkan daripada habuan dunia. Dunia kena ambil. Siapa kata dunia tak kena ambil? Kau nak duduk mana kalau tak duduk kat dunia? Dunia, bahagian dunia kena ambil. Tapi macam mana cara kita ambil dunia itu kena betul. Kalau kita ambil cara dunia itu tak betul, maka dunia itu akan memberi kepada kita penyesalan yang amat besar dekat negeri akhirat besok. Jadi cara kita ambil dunia itu kena betul. Tapi ilmu fardu ain ini adalah ilmu yang teramat penting. Kalau kita tinggalkan daripada ilmu fardu ain ini, kita akan dapat dosa bila kita meninggal dunia nanti. Ilmu tauhid kalau tak belajar, meninggal dalam keadaan berdosa. Ilmu fiqh kita belajar, solat tak sah, meninggal dalam keadaan kita berdosa. Ilmu tasawuf berkaitan dengan hati, kalau kita tak buat benda ini, akan meninggal dalam keadaan kita berdosa. Jadi ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang dimana kita sebutkan sebagai ilmu fardu ain. Sebab tu bila kita sebut talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu fardu ain terhadap orang muslimin. Dalam riwayat yang lain sebut muslimat, orang muslimat pun dikatakan kena menuntut ilmu fardu ain ni, bukan orang lelaki-lelaki saja. Maka nak bagi tahu kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fardu ain di situ adalah ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Bahkan kalau kita nak belajar Al-Quran dan hadis, kalau kita tidak melepasi fasa ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf ini, boleh jadi kita baca Quran dalam keadaan kita tersalah faham terhadap Al-Quran tersebut, ataupun bercampur mazhab, ataupun kita tersalah daripada akidah kita, dan boleh jadi kita kita salah dalam pembahagian ataupun cara penyucian hati kita. Kalau kita belajar tauhid, belajar ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat, boleh jadi kalau kita tak faham tentang ayat mutasyabihat, kita akan jauh daripada akidah yang benar. Kita akan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah kerana mengikuti jalan-jalan musyabbihah wa mujassimah. Itu satulah kalau kita baca ayat Quran tanpa ilmu fardu ain ini. Dan kalau kita belajar fiqh tak belajar, tapi kita baca aqimis solah, dalam Al-Quran dituntut untuk kita menuntut ilmu kan. Jadi mendirikan solat, aqimis solah, mendirikan solat. Lalu nak diri solat lagu mana? Nak dirikan solat macam mana? Maka kita faham, nak mendirikan solat itu mestilah mengikut daripada mazhab-mazhab yang tertentu, iaitu mazhab yang 4. Kemudian kalau kita baca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hati, min syarril waswasil khannas alladhi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad kat situ yang tu kan, berkaitan dengan hasad. Macam mana kita nak cerita tentang hasad? Jadi kita kena belajar tasawuf. Tu cara dia. Kalau kita belajar Al-Quran tak melalui pembelajaran ilmu fardu ain, dia tidak akan memberi faedah kepada kita. Takut-takut kita akan terjerumus dalam pemahaman yang salah. Tapi alhamdulillah, kalau tuan-tuan belajar, tadi saya nampak banyak belajar Quran, saya yakin guru yang mengajar itu, yakin sangatlah, saya bukan tak kenal, saya yakin sangat mereka ini mengajar mengikut cara yang benar, mestilah masuk daripada mazhab,
mazhab kalau fiqh mazhab Syafi'i, kalau cerita bab akidah mestilah mengikuti Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ari wal Maturidi. Kalau fiqh kalau tasawuf mestilah mengikuti Syekh Junaid ke Imam Ghazali ke dan lain-lain lah. Jadi kalau macam saya nampak tadi Ustaz Syuhada mestilah dia mengikut jalan-jalan Ja'fariyah ke, itu ikutlah. Tapi orang kata mestilah kena jalan 3 ni tadi. Kalau tidak, tersalah kita dalam membaca Al-Quran. Definisi ilmu tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati atau keadaan jiwa, sama ada sifat terpuji seperti merendah diri, tawaduk atau sabar. Jadi dalam ilmu tasawuf ini adalah satu ilmu untuk kita kenal pasti sifat-sifat hati tersebut. Sebab ada sifat yang terpuji, ada sifat yang tercela. Sifat terpuji seperti sabar, redha, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita sebutkan sebagai zuhud, tawakal, ikhlas, redha, mengingati mati. Ini semua adalah yang disebutkan sebagai sifat-sifat yang terpuji. Kemudian sifat yang tercela seperti hasad, iaitu dengki. Dengki ni lah paling banyak. Setiap kali saya datang mesti saya beri contoh dengki. Dengki ni mudah. Dengki ni apa? Dengki ini adalah kita nak orang tu hilang nikmat dia. Ada nikmat pada dia, kita minta supaya Allah tarik balik nikmat. Dengki ini adalah orang yang dia protes Allah dalam diam. Saya boleh katakan macam tu. Sebab apa? Dia tak terima pembahagian daripada Allah. Allah bagi orang ni lebih sikit, dia tak puas hati. Allah bagi orang ni lebih sikit, dia sakit hati. Dia lupa ke siapa yang memberikan rezeki kepada orang tersebut? Siapa yang memberi kepada orang tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketika mana Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat dia yang apa, tuan-tuan? Ni kita tanyalah sikit pagi-pagi ni kan, fresh ni kan, mungkin ada yang boleh jawab. Allah menciptakan alam ini dengan sifat-sifatnya. Sifat apakah dia? Tu dia kalau live FB tak boleh nak tanya. Ni secara live mubasyarah, secara berhadapanan. Siapa nak jawab? Sifat-sifat Allah, Allah jadikan kepada kita. Allah jadikan alam. Allah menggunakan sifat dia yang mana? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni ada berapa, tuan-tuan? Ada 7. Ni sifat 20 ni kena hafal ni. Kena tahu sikit-sikit, sebut sikit. Saya pun tak apalah nak pro sangat, tapi bolehlah. Kan, tak bolehlah sikit-sikit. Sifat ma'ani. Dalam sifat ma'ani ni Allah ada 7 sifat ma'ani. Apakah sifat ma'ani Allah yang 7 tersebut? Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. 7 sifat ini. Ada 4 sahaja sifat yang disebutkan oleh ulama yang Allah menciptakan alam ini dengan sifat tersebut. Dia sifat ma'ani juga 7, tapi dia ada 4. Apakah dia? Qudrah, iradah, ilmu, hayah. Apabila Allah mempunyai sifat qudrah, sifat perkuasa, dan Allah mempunyai sifat iradah, perkehendak. Allah dengan sifat perkuasa, Allah menjadikan alam ini, Allah menjadikan kita dengan sebab dia ada kehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala ini, dengan sebab Allah ni ada sifat perkehendak, sifat iradah, Allah menciptakan alam ini dengan sifat qudrahnya. Kemudian Allah nak menciptakan alam ini, Allah mesti ada ilmu, Allah mesti ada pengetahuan. Allah mesti ada ilmu dalam dia nak menciptakan alam ini. Maka dengan sebab dia ada ilmu, dia berkehendak, dia ciptakan alam ini dengan sifat qudrah dia. Dan kalau 3 perkara ini tak ada yang keempat, takkan berlaku satu pun, iaitu apa? Sifat hayah. Mestilah Allah tu hidup. Kalau Allah tak hidup, macam mana Allah nak menciptakan alam ini? Orang dalam kubur contoh misalan, macam mana dia nak cipta sesuatu sedangkan dia dah mati? Maka Allah itu perlu hidup. Dan di samping Allah itu perlu hidup, mestilah kembali balik yang pertama, Allah tu mesti wujud. Wujud tu tak masuk dalam sifat ma'ani, disebab sifat nafsiah. Cuma Allah ciptakan alam ini dengan 4 perkara. Disebabkan Allah hidup, Allah mempunyai ilmu, Allah ada kehendak, Allah ada perkuasa, Allah ni ada kuasa, Allah menciptakan alam ini dengan 4 sifat ma'ani dia yang saya sebutkan sebentar tadi. Lalu bila Allah bagi rezeki pada seseorang, maka itu termasuk dalam qudrah iradah Allah. Betul? Allah bagi. Bila dia tak puas hati dekat orang tersebut, dengki ni, saya nak cerita bab dengki. Dia sebenarnya dia dengki kepada siapa? Siapa yang memberi perkuasa kepada orang tu?
Orang tu Allah sifat berkuasa. Allah menciptakan kuasa. Allah ciptakan kudrah kepada acik ni contoh. Kan? Allah bagi apa contoh? Allah bagi kereta X50 proton baru keluar ni kan. Allah bagi rezeki lebih, Allah keluarkan proton X50. Kita dengki, tak lama lagi langgar lembu tu. Contoh. Dia tak ada langgar lembu je kerja. Kalau lalu pantai langgar kobau. Kan? Ni kalau lalu pantai mesti langgar kobau ni. Tu dia dengki. Langgar kobau. Bila langgar kobau, accident. Nikmat yang Allah bagi tadi tu dah berkurang. Ataupun boleh jadi ke langgar kebau, boleh bukan boleh main, berpusing kereta, pecah musnah kereta, dah tak boleh pakai. Maka kat situ, itulah dengki. Dengki ni apa? Nak hilangkan nikmat yang ada pada haji ni tadi. Haji ni tadi ada S50, kita kalau boleh hilang terus. Kalau tak boleh, sikit pun jadilah langgar kebau ke langgar lembu ke. Macam tu cara dia. Orang dengki ni. Jadi kena hati-hati, bab dengki ni paling halus. Dengki ni jangan. Jadi kita lupa yang kita duk minta hilang nikmat, yang kita minta hilangkan orang ni punya apa pemberian daripada Allah ni. Siapa yang bagi dekat dia rezeki? Siapa yang bagi dekat dia kekuatan? Siapa yang bagi dekat Tuan Haji ni apa? Kehendak. Yang bagi dekat Tuan Haji ni kehendak, yang bagi Tuan Haji ni kudrah, kekuatan dan sebagainya adalah Allah. Jadi kalau kita tak puas hati dengan manusia ni, sebenarnya kita tak puas hati dengan Allah. Kita tak puas hati dengan cara pembahagian Allah. Itu cara ringkas dia dengki ni. Jadi dengki ni adalah sifat-sifat terkeji. Sifat-sifat terkeji. Dan seterusnya beliau menjawab, dia gitu. Dan membesarkan diri, iaitu takabbur. Takabbur ni pun adalah salah satu daripada dosa-dosa hati yang perlu kita bersihkan. Kita jangan faham bila kita sebut tentang dosa hati, kita nampak hanya dosa zina. Zina dosa tuan. Haji pula. Minum arak dosa tuan. Kita nampak yang macam tu, tinggalkan solat dosa. Tapi kita lupa ketika mana kita ini, dia ada orang kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa-dosa hati itu juga adalah daripada yang perlu kita buang daripada hati kita. Dan kalau kita tak buang dosa hati ini daripada hati kita, penyakit hati ini daripada hati kita, nanti apa? Nanti pada suatu hari nanti bila kita meninggal dunia, kita dalam keadaan berdosa sebab kita tak membuang daripada hati kita ini penyakit-penyakit hati. Ya, memang betul kita ni tak terlepas daripada penyakit-penyakit hati. Cuma kita kena ada cara yang dinamakan mujahadah, bersungguh. Jangan kita hari ni buat, hari ni besok tidak, hari ni buat, besok tidak. Kita kena hari-hari elak daripada penyakit-penyakit hati ni, cuci daripada hati-hati ni, hati kita ini daripada penyakit hati. Antaranya takabbur. Takabbur ni tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW sebut dalam hadis, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudsi yang bermaksud, apa maksud dia? Al-kibriya'u ridai, sombong itu adalah rida aku. Rida macam tu haji ni pakai rida, macam saya sekarang ni pakai rida, selendang. Sombong ini adalah selendang aku. Allah pakai selendang ke? Tidak. Inilah bahasa yang kita panggil bahasa yang dipanggil sebagai peribahasa ke dalam bahasa Melayu kita lah, lebih kurang. Nak bagi faham, ini adalah kepunyaan Allah. Selendang di sini membagi tahu kepada kita ketinggian itu, takabbur itu adalah selendangku, kata Allah. Nak bagi tahu sombong ini adalah milik aku. Wala azamatu izari, dan kebesaran itu pula kain sarung aku. Dah kita faham Allah pakai kain sarung. Sebab tu saya cakap tadi, bila belajar benda-benda hadis Al-Quran, perlu belajar bab-bab tauhid. Tak perlu bila kita baca, Allah pakai rida, Allah pakai kain sarung, payah. Allah pakai pelikat Indon ke pelikat Melayu ni kan. Dah sudah. Jadi macam mana? Jadi tak boleh baca hadis, tak boleh baca Al-Quran tanpa ikut daripada laluan tauhid dengan benar. Jadi faham kita kat sini, takabbur itu adalah sifat Allah. Macam tu maksud dia. Kebesaran juga, membesar-besarkan diri, itu juga adalah sifat Allah, milik Allah.
Kalau kita cabut, kata Allah, faman naza'ani, barang siapa yang cabut daripada aku wahidan minhuma, salah satu daripada dia. Kalau dia pakai sifat azamah dalam diri dia ataupun dia memakai sifat takabbur dalam diri dia, Allah sebut alqaituhu fi jahannam, aku akan campak dia dalam neraka. Tu tak apa lagi. Dan yang sedihnya Allah sebut yang terakhir, wala ubali, aku tak peduli dah dia lepas benda tu. Lantak engkau le, bahasa orang Melaka kan, lantak engkau le, apa nak jadilah dalam neraka tu, aku tak peduli dah. Sebab engkau memakai daripada sifat aku. Hidup dekat dunia sombong, tak nak terima nasihat, sombong, rasa diri tu besar sangat. Jadi ambil engkau. Kata Allah, wala ubali, aku langsung tak peduli. Duduk dalam neraka Jahannam tu, kau menangis macam mana pun, lantak engkau lah. Macam tu maksud dia tuan-tuan. Nak bagi faham betul lah. Kan, wala ubali tu apa maksud dia? Aku langsung tak peduli, kata Allah. Jadi kena buang sifat membesarkan diri ini. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan di sini seterusnya kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Kebaikan mempelajari ilmu tasawuf ialah ia dapat menolong hati supaya hanya ingat kepada Allah. Jadi tasawuf ini dia nak hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Di mana disebutkan di sini, jika ingat kepada yang lain maka tetap ia ada kaitan dengan Allah dan akhirat. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Taala adalah tujuan kita belajar ilmu tauhid adalah untuk kita kenal Allah, dan kita belajar ilmu tasawuf adalah membantu daripada pengenalan itu untuk apa? Untuk kita lebih dekat dengan Allah, lebih kita ini hanya ingat kepada Allah, membersihkan hati kita. Sebab kita ni, hati kita ni dia ada hijab dia. Tuan-tuan mungkin belajar dengan Dr. Syuhada, dengan Dr. siapa lagi yang ada tadi tu, berkaitan dengan kitab Haqaiq Tasawuf. Semua saya baca tadi tu satu-satu. Yang nak beritahu kat tuan-tuan, nanti tuan-tuan mungkin dia akan, beliau tuan guru kita tu akan sebut tentang hijab-hijab hati. Kita ni dekat hati kita ni ada hijab. Hati kita ni terdinding dengan maksiat yang berlaku kepada Allah. Sebab tu hati ini memerlu kepada penawar. Perlu kepada penawar. Kalau hati kita tidak ada ubat, maka kita perlu risau. Perlu risau, lagi risau daripada kena penyakit hati, penyakit badan. Hati kalau dah sakit, meninggal kita dalam keadaan hati itu sakit, meninggal dalam keadaan dosa besar. Sebab kita tak belajar benda tersebut. Antara yang perlu kita ingat, kita belajar ilmu tasawuf adalah ingat kepada Allah. Sebab antara khususiat para Nabi, ini khusus pada para Nabi sajalah, mereka ini kalau tidur dan pengsan tidak membatalkan wuduk mereka. Kita kalau tidur duduk tak ada masalah tuan-tuan, tapi jangan terangkat punggung je. Cumanya orang kata apa, kalau kita tidur dalam keadaan baring, lepas tu kita tidur sekejap je, batal wuduk kita. Kalau kita pengsan, batal wuduk kita. Pengsan tu dah memang confirm pengsan lah. Cumanya kalau macam subuh tadi kan, ada yang terhuyung hayang, imam tak cor lagi, amai tasalun hari ni contoh tak, tapi bagus lah tu kan, memang betul lah subuh kena panjang-panjang sikit kan, zak tak habis kan, dia dapat pula belajar hafiz, zak, itu namanya mengantuk, nuas kita panggil dalam bahasa Arab. Dia hanya sekadar mengantuk. Tidur ni memang betul tidur ni memang terus terjatuh ke bawah. Dia kalau sekadar kita berpusing macam tu tak ada masalah. Zak, kita tak ada masalah, tak habis lagi. Zak, ada lagi panjang lagi. Tu tak ada masalah. Yang masalahnya apa? Bila dia tidur, maksud dia apa? Tidur ni dia langsung tak dengar apa dah. Terus zak tidur. Offline terus lah senang kita. Offline terus. Kalau main WhatsApp tu terus offline lah. Kalau kita tutup data gitu offline. Tapi kalau mengantuk tu dia tak ada masalah. Itu kita cerita bab fiqh sikit lah. Jadi ada orang dia confuse, adakah dengan dia mengantuk macam tu gini-gini tu, adakah batal solat dia? Tak batal. Tapi kalau para Nabi tidur terus pun tak batal, wuduk dia tak batal, lepas tu pengsan dia pun tak batal. Tak batal wuduk dia, kerana hati mereka tidak tidur kerana sentiasa ingat kepada Allah. Dan pengsan hanya melemahkan tubuh zahir mereka. Hati yang tidak tidur dan badan yang lemah tidak menghilangkan kewarasan akal. Ini hanya pada Nabi dan para Nabi, antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Nabi kalau tidur, Nabi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena
menguasai hati kita ini kepada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menghiasinya dan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Alam di sini bukan hanya alam semesta, tetapi termasuk juga makhluk manusia. Bila kita sebut alam, mudah je. Ni kalau nak bagi tahulah, ni nak cerita panjang. Jadi saya senang saja. Kalau kita cerita alam ni apa Ustaz? Alam yang kita sentiasa baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula segala puji sabit kepada Allah, Tuhan semesta alam. Semesta alam ni siapa? Alam ni siapa? Alam ini adalah yang bukan Allah tu lah alam. Mudah dah. Yang bukan Allah tu lah alam. Senang cerita. Nabi Muhammad alam tak? Nabi Muhammad alam. Cahaya Nur Muhammad alam tak? Alam. Apa lagi? Semuanya ini yang kita pandang sekarang ni semuanya alam. Cahaya, udara, semua yang kita tak nampak pun itu semuanya lah alam. Yang penting dia bukan Allah. Allah bukan alam. Allah bersifat dengan sifat apa? Sifat baqa. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Bersalahan Allah itu bagi makhluk. Allah ni tak sama macam makhluk. Jadi bila kita sebut Allah itu bukan alam. Bila kita sebut alam itu bukan Allah. Boleh faham dah tu? Sebab apa? Orang dia confuse. Ada orang dia bertanya kepada saya dekat dalam kuliah, kalau macam tu Ustaz, cahaya tu macam mana Ustaz? Cahaya ni adakah dia ni alam ke? Cahaya alam lah. Cahaya tetap juga alam. Sebab apa? Dia bukan Allah. Itu kalau daripada sudut nak menjawab ni lah. Kalau kita cerita bab jirim dan arat nanti kan panjang pula kan. Jadi saya jawab mudah je. Saya jawab, kalau selagi dia bukan Allah, dia bukan cahaya, dia adalah alam. Maka cahaya tadi tu Allah ke? Tidak. Maka cahaya tadi adalah alam. Mudah, tapi kalau kita nak buat lagi detail, kita kena belajar bab jirim dan arat, dan yang dah saya mengajar dulu kat sini. Panjang lebar saya sebut. Kemudian tuan-tuan, disebut kat sini dalam ilmu tauhid, alam ialah selain daripada Allah. Sama lah tu. Ia adalah salah satu istilah untuk makhluk. Istilah lain yang menunjukkan kepada makhluk adalah hadis, mungkin, kainat, alam dan lain-lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, antara kebaikan dan mengamalkan ilmu tasawuf, dalam kitab Tanwir Al-Qulub fil Muamalah Alamul Ghuyub, Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan ada banyak hasil yang diperoleh daripada tasawuf. Antaranya dapat mendidik hati dan mengetahui alam gaib dengan perasaan rohani. Lepas tu atau dengan perasaan hati, yakni wijdan. Antara lain ialah keselamatan di akhirat, meraih redha Allah, mendapat kebahagiaan yang abadi, mengalami penyinaran dan kebeningan hati sehingga dapat menyingkap pelbagai perkara besar dan menyaksikan keadaan-keadaan rohaniah yang mengkagumkan serta mampu melihat rahsia sesuatu yang tidak dilihat oleh penglihatan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya duk cerita panjang ni satu je jawapan dia dulu. Jawapan dia satu je, huraian dia satu je. Cari guru. Kalau kita belajar tak ada guru, sekadar membaca sahaja, tak jadi. Takut-takut yang kita baca tadi tu dapat kebeningan hati lah, kita dapat lihat yang orang lain tak boleh lihat lah, iaitu alam malakut tu nanti, tak kasyaf dan sebagainya. Takut itu adalah tipu dari syaitan. Sebab tu perlu kepada guru. Guru tu pula kena guru yang betul. Kalau guru bawa diri kepada dia, tu lain lah. Kita nak guru yang bawa kita kepada Allah, bimbing kita kepada Allah. Kita kena ada guru tuan-tuan. Kalau tak ada guru, silap besar lah dalam peramalan kita. Kalau fiqah, kita cerita fiqah dulu. Sebab kita banyak cerita berpusing bab fiqah. Kalau fiqah kita ni tak ada guru, solat kita boleh jadi tak sah tau. Boleh jadi tidak sah. Boleh jadi ada orang baca solat okey tapi tak bagi salam. Contohlah, saya tak tahu nak bagi contoh macam mana. Ataupun dia solat tapi dia tak baca bismillah dekat Al-Fatihah. Maka batal tak dari sudut Imam Syafi'i? Batal lah. Tak sah lah solat dia. Baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Dia ikutnya Imam Mekah. Imam Mekah tu baca bismillah tapi dia baca perlahan. Kan dia dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia dengar yang tu. Dia pun nak ikut macam mana kalau baca bismillah dah lari lagu ni. Okay, jadi dia bacalah Alhamdulillah, dia tak baca bismillah contoh kan. Jadi ini salah satu daripada tidak ada ilmu, tidak ada guru, maka dia akan silap dalam hukuman fiqh dia. Kalau ilmu tauhid tak ada guru pun jadi satu masalah. Masalah dia apa? Bila dia baca dia rasa ni betul pada diri dia.
dah salah juga. Jadi kena ada guru tunjukkan dia, ni fahaman yang salah ni, mujassimah menjisimkan Allah, musyabbihah menyamakan Allah dengan makhluk ni adalah fahaman yang salah. Kita kena ikut Asy'ariyah wal Maturidiyah yang memahamkan Allah ni wujud, qidam, baqa sampailah ke kalam. Contoh macam tu. Jadi barulah faham kita kena ada guru. Kalau dalam tasawuf pun sama. Tasawuf pun kena ada guru. Guru di mana nak mendidik hati kita, nak memberi kepada kita. Jadi kalau tarikat tak tarikat ni, dia bukannya satu benda yang perlu kita orang kata apa, persoalkan terlebih dahulu. Boleh faham tak? Bukan saya menidakkan tarikat ya. Kau ada pula je. Faham betul-betul ni kan ada orang buat laporan pula. Ustaz Akmal kata tak payah tarikat. Parah, kena panggil kat Jabatan Mufti. Kang Mufti kena ceramah dengan saya kang. Dia sebab apa? Sebab orang dia tak dengar sampai habis. Bila Ustaz kata tarikat ni bukan benda yang perlu. Dah dia lepas tu dia tidur. Dia dengar yang tu balik rumah Ustaz kata tak payah tarikat. Ini parah ni. Dia sebab apa? Lepas tu dia tidur. Janganlah tidur. Dengar ni. Di mana tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa ada live FB, alhamdulillah. Nanti boleh jadi bukti ni. Di mana tuan-tuan, saya kata tarikat tak tarikat tu adalah nombor 2. Yang penting nombor 1, ulama kata kena ada guru. Sebab nanti guru ni akan masukkan kita sama ada perlu kepada tarikat ataupun tidak. Selalunya guru akan suruh masuk tarikat. Sebab dalam tarikat ada penyusunan SOP pula, prosedur-prosedur yang kita akan lalui. Kalau orang baru masuk kena buat macam ni. Kalau orang dah lama masuk, tengok guru ni, tengok guru atas guru lah, tengok okey, dia akan melalui zikir ni pula, cara penyuciannya macam ni pula, kena belajar macam ni pula. Jadi macam tu, ikut prosedur kepada tarikat-tarikat masing-masing lah. Tarikat tu nombor 2. Yang penting sekali nombor 1, mesti ada guru dalam tasawuf. Bila ada guru akan membimbing kita. Tu kena faham sungguh-sungguh berhulaian saya tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti ku apa tu Haji? Serah jadi kita dah isyraq dah belum kan? Dah isyraq dah belum? Nanti isyraq bagi tahu saya Haji. Di mana tumpuan kita membicarakan pagi ini ilmu menumpukan tentang hati. Jadi ilmu tentang hati yang mempunyai sifat yang pelbagai. Hati kita, bila kita bincangkan ilmu tasawuf, kita bincangkan tentang hati dan macam mana kita sucikan hati kita daripada penyakit-penyakit yang tak patut, dan kita menghiaskan balik hati kita dengan benda-benda yang patut. Kita buang penyakit hati, contoh dengki, kita masukkan redha, sabar, syukur. Macam tu. Kita buang dengki, kita masukkan benda. Kita jangan biarkan hati kita kosong, jangan. Bila kita dah buang penyakit dengki ni, cara buang apa? Cara tuntut ilmu. Kita tahu, rupanya dengki ni tak boleh. Ustaz Akmal kata begini, kita tak puas hati dengan Allah rupanya. Aku tak nak dengki lagi dah. Tak nak dengki, kita tak buat dengki. Jangan Ustaz, kita tak masukkan bab redha. Tak apalah. Allah cara penyusunan Allah bagi ni rupanya. Allah bagi dekat manusia ni, mungkin boleh jadi kalau Allah bagi lebih kat aku, Allah bagi X50 proton tadi kat aku, boleh jadi aku tak ke mana pergi. Surau An-Nur pun aku tak nampak agaknya. Contohlah. Kata guru saya ketika menghuraikan ayat man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fi ajjalna lahu. Kan dalam menafsirkan ayat ini, man kana yuridul ajilah, barang siapa inginkan dunia, sesuatu yang segera daripada dunia, ataupun sesiapa yang nakkan kesenangan dunia, Allah kata apa? Kami akan mudahkan baginya kepada siapa yang kami kehendaki. Allah kata. Tapi kepada siapa yang Allah kehendaki sajalah. Tapi nak bagi tahu dekat tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana disebutkan di sini, maka yuridul ajilah. Tak salah kita ni nakkan dunia, cuma yang salah dia menginginkan dunia, dia hamak dengan dunia tersebut. Hamak tu maksudnya apa? Dia tamak dengan dunia sehingga dia lupakan perintah Allah. Dia cari kerja bagus dah, bekerja bagus dah, tak solat, itu yang tak bagus. Kerja bagus dah, orang kata apa, rezeki banyak dah, tak berinfak. Apa lagi? Kerja bagus dah, rezeki dah bagus dah, rasuah pula. Macam tu. Ini benda-benda yang dikatakan menjauhi daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja, pergi kerja. Jangan bila belajar tasawuf ni salah faham langsung tak nak pergi kerja. Ada orang yang demikian rupa. Dah tersalah guru ke, dia yang salah faham terhadap guru yang ajar ke, saya pun tak tahu. Dia tak nak pergi kerja dan sebagainya. Memang rezeki datang daripada Allah, tapi kita diberi oleh Allah usaha, asbab dan juga ikhtiar. Tu dua benda ni ulama ahli sunnah wal jamaah duduk di tengah-tengah, usaha makhluk dengan pemberian daripada Allah. Kita usaha apa yang Allah nak bagi pada hari ni, kalau lebih lah, kalau Allah nak kurang lah. Macam tu. Jadi tuan-tuan yang berdoakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita mempelajari ilmu tasawuf ini, kita perlu tahu kita tentang belajar tentang hati kita.
Hukum mempelajarinya ialah belajar ilmu tasawuf adalah fardu ain, wajib ke atas orang yang berakal dan sudah sampai umur dia, baligh. Mestilah orang tu baligh. Baligh ni apa? Baligh ini dia sudah sampai umur. Kalau orang perempuan, lelaki mestilah dah cukup 15 tahun. Walaupun dia tak keluar air mani ataupun haid. Boleh faham? Sebab saya takut bila saya cakap umur, kalau saya masuk dulu kena keluar air mani dulu, kena keluar haid dulu. Ustaz, sepanjang umur saya belum keluar air mani lagi lah Ustaz. Sudah umur kau dah 50 tahun dah ni tak keluar air mani lagi, belum balik lah agaknya tu kan. Tu yang dia tak datang surau agak tu. Jangan 50 tahun 50 tahun ke 60 tahun ke, yang penting dah lebih daripada 15 tahun dalam tahun Islam lah. Maka perlu kepada apa? Perlu kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perlu kepada dia ini mengikuti segala perintah Allah, mesti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lepas tu dah cukup 15 tahun, mesti kena tengok. Kalau tak cukup 15 tahun baru kita kena tengok adakah dia sudah keluar mani pada sebelum 15 tahun tadi itu, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang perempuan dia keluar haid ataupun tidak pada sebelum 15 tahun tadi tu. Okey. Jadi kita kena faham dah dekat situ. Minimum dia berapa? Minimum dia 9 tahun. 9 tahun ke 15 tahun tengok adakah dia dah keluar air mani ataupun belum. 9 tahun ke 15 tahun dia dah keluar haid ke belum. Jadi kalau belum keluar juga 15 maka selepas umur 15 itu dia dah kena puasa, dia dah kena solat, wajib ke atas dia semua benda tu. Tu macam sama juga dengan ilmu fardu ain yang 3 yang saya sebut awal tadi tu. Selepas daripada dia balik, dia kena belajar. Sumber daripada rujukan ilmu tasawuf adalah Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Saya baca kitab Al-Mahiyah, tujuan daripada ilmu tasawuf yang dikarang oleh Habib Omar bin Hafiz. Baru-baru ni saya baca, nunggu kawan lama sangat. Jadi saya bacalah kitab tu. Bila saya baca, sebab sebenarnya pernah dibaca di Hautah dulu, di Masjid Jami' tu, waktu bulan Ramadan dibaca oleh imam Masjid Jami' tersebut. Kami duduk, saya datang tak datang je lah. Cumanya saya datang ada bila dia dah cerita bab poin-poin tertentu. Saya baca yang bahagian depan tentang pengenalan dia. Kata Habib Omar dalam kitab tersebut, mengambil dari pandangan-pandangan salaf dan pandangan-pandangan ulama-ulama tasawuf, mengatakan tasawuf ini tidak lari daripada Al-Quran dan hadis. Sekiranya lari daripada Al-Quran dan hadis, maka itu bukan ajaran tasawuf. Boleh faham tak tu? Tu kena penting. Jadi kita tengok ni tak ada kena mengena dengan ilmu Al-Quran dan hadis ni. Tapi sebelum tu kena datang dulu, tanya guru tu dulu, apa ambilan dia, apa ayat dia, apa demikian dan demikian. Itu penting tu sebelum kita nak cakap kepada sesuatu itu. Tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nama ilmu ini adalah ilmu tasawuf. Wallahu ta'ala a'lam. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan saya nak ceritakan kepada tuan-tuan tentang ilmu tasawuf ini. Cuma saya memang jenis yang cakap laju sikit. Bila tengok masa lagi dah nak habis, lagi dia nak laju bercakap. Saya ada sikit sifat macam tu. Jadi saya sekarang ni tengah, orang kata apa, memperlahankan saya punya tempo bercakap. Jadi dalam nak tempo-tempo tu makin tengok dah 7.15. Tak boleh ni, orang dah lapar ni, saya pun lapar juga kan. Jadi tak boleh jadi ni. Aku kena lagi dia jaju nak bercakap. Jadi minta maaf lah kalau saya agak macam laju tadi tuan-tuan. Cuma kena ingat, kita tidak boleh menolak daripada ilmu tasawuf. Itu saja kesimpulan daripada hari ini. Kita cerita panjang-panjang ni, ini adalah ilmu. Sebab apa? Ilmu supaya kita tidak menolak ilmu tasawuf. Sebab kalau kita menolak ilmu tasawuf, maka kita telah mengurangkan daripada ilmu fardu ain. Tasawuf ni memang ada, cumanya dia tidaklah dikatakan pada zaman Nabi tasawuf. Macam juga ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu usul fiqah, kaedah fiqah. Nabi tak sebut pun ada usul fiqah, kaedah fiqah dan sebagainya. Ianya disusun. Bila disusun, maka ilmu ini sebenarnya ada pada zaman Nabi. Difahamkan oleh para sahabat. Cumanya dia disusun oleh ulama semula dalam kitab, dalam manuskrip mereka, dan diajar semula kepada pengikut-pengikut mereka. Jadi itulah yang nak difahamkan pada malam ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dimati Allah SWT faham daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Tuan-tuan, tabung yang tuan-tuan duk edar-edarkan tadi itu adalah tabung untuk pembangunan madrasah saya, iaitu Madrasah Tahfiz Al-Khair. Saya menyeru kepada tuan-tuan,
Siapa yang hantar anak-anak dia ke tahfiz ke, ataupun nak belajar diniyah ataupun ilmu asas fardu ain dan hadis dan juga ilmu sirah, insya-Allah boleh hadirkan anak dia pada bulan 10 ini pada bila-bila masa. Tapi kena telefon dululah. Di mana ustaz? Di Bandar Baru Bangi. 38 minit je daripada sini. Ada orang takut jauh lah kan. Saya daripada sana tadi, saya saja set 38 minit. Saya sempat datang rakaat pertama tapi perut sakit tuan-tuan. Saya memang macam tu. Saya akan pergi ke tandas dulu. Apa pun cerita tak sakit pun saya akan ke tandas dulu. Adalah masalah saya, janganlah tanya kenapa. Jadi nak bagi tahu kat tuan-tuan, jadi orang kata apa, kalau adalah anak-anak ke cucu-cucu ke kan, nak menjadi umur daripada mana? Lelaki 8 hingga 17 tahun. Lelaki 8 ke 17 tahun, section 15 Bandar Baru Bangi, belakang Bangi Gateway. Telefon saja saya boleh dapatkan nombor telefon saya kepada Haji Ramalan. Kalau perempuan saya tak terima ke? Perempuan saya tak terima kecuali 20 hingga 26 tahun. Itu untuk jadi calon isteri saya. Boleh faham tak tuan-tuan? Itu calon isteri lah. Nanti saya choose lah mana yang boleh kan. Tak boleh, kita keluarkan dalam senarai. Tak, saya gurau ya tuan-tuan, saya tak cari lagi sampai umur saya 30 tahun. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki saja 8 hingga 17 tahun. Siapa yang nak hantar anak dia bolehlah kontak saya. Dan duit yang dapat ini adalah saya nak beli lokal dan saya nak beli lagi double decker dan sebagainya. Dan tuan-tuan mana yang tak mungkin tak bawa duit, saya ada nombor akaun. Kalau dapatkan nombor akaun lepas ni lah, sampai makan tu boleh minta nombor akaun. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita mempelajari ilmu tasawuf ini dapat mendidik hati kita, belajar fiqh, dapat membetulkan ibadat kita, dan belajar tauhid, dapat mengenal lebih kepada Tuhan kita, sehingga kita menjadi rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi cinta dan tak sabar nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat sana kelak insya-Allah. Kita tutup dengan selawat. Tuan-tuan kalau tahu selawat ini ikut bersama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat ni selawat Nuril Mubin. Tuan-tuan boleh google lah, tulis Nuril Mubin. Kalau saya lepas mengajar saya akan baca selawat ni lah insya-Allah. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh jumpa dengan saya dekat luar sana, soalan berkaitan dengan ilmu. Wallahu taala alam ala hadzal niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa qutubuz zaman wa ala man wa asalafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lam wa la na'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma innaka ta'lamu hawaijana kullaha fid din wa dunya wal barzakh wal akhirah. Faqdiha ya Allah, faqdiha ya Rahman, faqdiha ya Rahim ya Rabbal Alamin, wa aslih umurana fi jami'il umur. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Na'udzubika
kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulhi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulhi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.